Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, Tuan Imam dan seluruh ahli dan kuasa masjid yang dimuliakan, semua pegawai daripada Langkawi FM yang saya hormati, pemimpin-pemimpin masyarakat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam satu hadis baginda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul hikmah makhafatullah. Nabi berkata, ibu kepada segala kebijaksanaan ialah takutkan Allah, takwa kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut ra'sul hikmah. Ra'su ni maknanya kepala. Kepala kepada kebijaksanaan. Ra'sul hikmah makhafatullah. Ra'sul hikmah ialah kepala kepada kebijaksanaan, ialah takut kepada Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, kita bercakap tentang soal kebijaksanaan, dan masing-masing orang mendakwa bahawa aku adalah orang bijak. Bangsa ni mendakwa dia bijak, orang ni kata dia bertamadun, orang ni cakap dia adalah orang yang terpelajar dan sebagainya. Senang je tuan-tuan nak membezakan di antara jahiliah, nak membezakan di antara kebijaksanaan ialah takwa. Orang yang takut kepada Allah ialah orang yang bijak. Walaupun dia tak ada SPM, kita hari ini letak pandai bodoh manusia ni letak pada kelulusan ni. Dia tu kelulusan apa? Dia setakat darjah 6, bodoh lah. Terus kita kata bodoh tu. Dia tu ada 4 PhD. Subhanallah. Oh tu pandai tu. Dia bukan letak pada CJ tu tuan-tuan. Kalau nak kira CJ, ulama-ulama zaman silam mana ada CJ? Ulama yang mengaji berpuluh-puluh tahun, mana ada CJ tuan-tuan? Tak ada CJ apa pun. Tapi sekarang saja yang meletakkan kepada nilai CJ. Maka bila CJ itu banyak, maka bijaklah orang itu. Tetapi balik kepada Nabi SAW, Nabi menyebut kepada kita, kepala kebijaksanaan, ketua kepada kebijaksanaan ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia takwa? Tak buat maksiat. Apa dia takwa? Tak buat jahat. Apa dia takwa? Tak buat benda haram, tak mengekalkan benda haram. Itu takwa nombor 1. Apa dia takwa? Taat kepada Allah, jauhi segala larangan yang Allah kata jangan buat. Itulah dia takwa. Walaupun kita tak pandai mana tuan-tuan, walaupun kita tak mengaji seberang laut, kita tak mengaji luar negeri pun, kita hanya mengaji di Langkawi ini saja, tapi kita adalah berpegang teguh kepada perintah Allah, maka orang ini dipanggil sebagai orang yang bijaksana. Subhanallah tuan-tuan. Kataan takut kepada Allah ni diulang-ulang berkali-kali. Sekurang-kurang 4 kali, 5 kali sebulan kita dengar dalam khutbah Jumaat. Saya seronok tuan-tuan, dulu-dulu masa mula-mula orang tak bagi semayang, tak payah semayang Jumaat lah, masjid tutup, PKP, pakat duk tulis dalam Facebook, rindu Jumaat, rindu kat masjid. Siang malam tulis, rindunya nak dengar khutbah. Bila dah boleh main, tobatlah home tak main pula. Bila orang kata awak tak main sembahyang Jumaat, saya berisiko. Awak tak main sembahyang Jumaat, masjid dah boleh buka dah. Hang bawa sejadah main. Tak apalah, biar depa lah, saya kediam-kediam tak apa. Cilaku itu. Ni dia yang kata ni. Yang mulut lain tetapi amal perbuatan lain. Perkataan takwa disebut berkali-kali dalam Quran. Bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang bijak, tuan-tuan. Jadi kita ambil sempena dengan Muharram kita.
Sempena dengan tahun baru kita ni, apa kita nak azam kita? Aku nak jadi orang bijak. Aku tak nak jadi orang bodoh. Apa dia orang bodoh? Orang yang buat dosa. Apa dia orang yang jahil? Orang yang buat maksiat. Apa dia orang yang bodoh? Orang yang mengekalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maknanya belum lagi dia bijak. Jadi orang yang bijak ialah orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Subhanallah, tuan-tuan yang saya hormati. Sebab itu Allah Ta'ala dia ajar kepada kita beberapa benda supaya kita ini menjadi peniaga yang beruntung, peniaga yang takkan rugi. Saya pun kalau boleh tuan-tuan tahun 1442 ni nak meniaga lagi kerak, nak meniaga lagi banyak, lagi besar perniagaan. Meniaga apa Ustaz? Covid ni. Waktu Covid tak ada Covid tak mau meniaga. Dah ada Covid baru sibuk nak meniaga. Tang mana Ustaz nak meniaga? Saya nak meniaga, nak baca Quran. Sebab Allah kata ada 3 jenis perniagaan yang takkan rugi, untung memanjang. Baca Quran, sembahyang dan sedekah. Ini perniagaan yang sangat menguntungkan. Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang dipanggil businessman, usahawan yang berjaya. Saya tunjuk dalam Facebook saya 2 minggu lepas saya tunjuk ada pelajar di pondok saya, tuan-tuan, Ustazah Aziziah nama dia. Umur dia 76 tahun. Setiap 3 hari dia khatam 30 juzuk. Setiap 3 hari khatam. Umur 76, tua. Jalan masih ingat bungkuk. Dia satu waktu sebelum masuk zuhur 1 juzuk. Selepas zuhur 1 juzuk baca Quran. Sat lagi mai asar, sebelum asar 1 juzuk, lepas asar 1 juzuk, sampailah subuh 10 juzuk satu hari tuan-tuan. Mai 3 hari 30 juzuk. Clear. Subhanallah. Dia ni usahawan yang berjaya, pembaca Quran. 76. Kalau kita 26 tak buat leceh. 76 tuan-tuan, single lagi. Siapa nak angkat tangan tuan-tuan? Terus tak boleh baca Quran macam tu kan. Ada satu lagi opah, nama dia opah Cik. Umur dia 80 tahun. Sepanjang tempoh PKP, dia tulis 30 juzuk Al-Quran dengan tangan dia. Dia tulis Quran tuan-tuan. Dia baris, dia buat semua siap satu helai. Dia mai jumpa saya, Ustaz tolong semak baris salah ke tidak, betul ke tidak tulisan di mana. Sampai habis PKP yang ketiga tuan-tuan, dia habis tulis 15 juzuk. Kemudian PKP hak baru ni pula tuan-tuan, dia habis lagi 15 juzuk. 30 juzuk dia menulis Al-Quran. Agak-agak kalau kita main Facebook tuan-tuan, sepanjang kita duk menulis dalam Facebook, duk mengomen dalam Facebook, agak-agak boleh tulis berapa Quran. Berapa banyak Quran dah kita boleh tulis tuan-tuan kalau kita duk main WhatsApp grup sana, WhatsApp grup sini, yang ni grup, duk main tu tuan-tuan. Kalau kita duk main handphone kita 6 tahun dah, rasa-rasa 30 juzuk habis dah Quran kita tulis. Tapi kita tak nampak itu adalah bisnes yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Peniaga yang bagus, yang takkan rugi, ialah orang yang membaca Al-Quran. Subhanallah. Inilah orang bijak. Kita duk baca, bangun pagi tuan-tuan tengok Facebook, bangun pagi saja tengok Instagram, tengok TikTok. Tengok TikTok pondam lah tu. Baru balik sembahyang subuh ni apa cerita ni tuan? Tak ada faedah apa. Habis sembahyang subuh duduk dalam masjid baca Quran dapat 1 juzuk. Baru balik tuan. Sat lagi mai nak sembahyang maghrib kita duduk lepak lama dah. Daripada masjid ni awal dibuka kita asal main masjid nyembang, asal nyembang main masjid. Kita ubah. Asal main nyembang, asal main masjid baca Quran, asal main masjid baca Quran. Bila orang tanya, Pak siapa yang rajin baca Quran? Sebab aku nak jadi usahawan yang berjaya. Aku nak jadi orang yang berjaya. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Siapa orang usahawan yang berjaya? Orang yang mendirikan solat, orang yang membanyakkan sembahyang. Subhanallah, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah.
Kadang-kadang kita ni nak semayang, tengok tu imam. Kalau imam tu baca pendek, bagus, terbaik. Panjang ki dia, terbaik gitu. Tak percaya tengok semayang tarawih. Tengok pula tu imam baca lanjut je. Allah. Silap mai. Tuan-tuan boleh bayar, dia silap mai. Tu imam baca lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Habis-habis sembahyang disiku kawan dia. Lah, memilih entah. Tak apalah kita sembahyang tuan tu, hak membanyakkan di rumah. Jangan membanyakkan di masjid saja. Membanyakkan padahal di rumah kita dengan isteri kita, kita dengan laki kita, kita dengan anak-anak. Tapi hak di masjid ni ramai, kadang-kadang mai persoalan hati. Yang ni yang kita takut. Mai awal maghrib 7.34, dia mai pukul 7. Dia duduk tengok, mesti dia tengok aku. Tak boleh tidur tuan-tuan daripada belum puasa. Sampai lah bulan 8 nak habis lah. Daripada belum PKP. Dah 6 bulan tuan-tuan, 5 bulan tak tidur. Masuk 6 bulan. Ini tahun ni 6 bulan tak tidur. Subhanallah. Penyakit tak tidur. Doktor nak refer saya pada pakar psikiatrik. Baru ni saya masuk ubat. Hari Ahad saya masuk ubat. Hari Isnin, hari Selasa saya keluar. Duka pun tak habis tu. Tu duka. Buat angiogram. Masuk wayar sini nak tengok jantung sumbat ke tak. Saya sebelum hari raya korban hari tu gatal pergi angkat sofa. Angkat sofa tuan-tuan, bunyi meletup. Pup. Oh, sudah lupa. Terus tu duduk. Diam tak kata apa. Sakitnya matilah aku malam ni nak puasa nak raya. Seminggu sakit pergi hospital. Doktor kata kena check angio. Tengok jadi apa? Stand saya ni bengkok ke apa benda lah. Buat tuan-tuan masuk, buat. Subhanallah. Doktor tanya pada saya, "Datuk sudah boleh tidur?" Tak. Dah pergi jumpa pakar psikiatrik? Tak. Kenapa tak jumpa? Saya cakap, saya takut nanti orang cakap saya gila. Itu bukan gila lah Datuk. Itu dia ajar you macam mana cara mau tidur. Dia nak ajar you macam mana cara mau shut down you punya pemikiran. Sebab you punya fikir tak berhenti. You kena cari orang yang boleh menghentikan pemikiran you. Oh, ni dia tuan-tuan. Ada orang yang tak boleh tidur 24 jam tak boleh tidur. Siapa ustaz? Depan tuan-tuan je lah. Nak tanya siapa-siapa lagi saya lah. Nak bagi contoh, tak boleh tidur 24 jam. Ustaz duk buat apa? Melilau lah rumah. Nak cerita semayang lagi kata orang kata riak pula kan. Oh, riak tu riak. Allah Ta'ala nak bagi kita ni semayang malam, dia kata jangan tidur. Dosa kita banyak, maksiat kita banyak, tak tahulah amalan kita tak cukup. Allah ni maha baik dan kita ni pun kena pandang Allah baik. Wajib pandang Allah tu baik. Agak-agaknya Allah tak bagi aku tidur ni, dia suruh aku sembahyang malam gamak. Tu cara dia. Setiap apa yang berlaku kepada kita, tolong pandang baik pada Tuhan. Tolong pandang baik. Berapa hari dah demam din? Seminggu dah. Covid apa? Mulut. Kita ni pantas sebut Covid. Covid tak apa tuan. Covid jangan. Mulut hambui, cabui. Allah bagi aku ni demam. Demam ni menghapuskan dosa. Alhamdulillah. Setiap benda hak mai pada dia, alhamdulillah.
Itulah orang beriman. Benda baik pun dia alhamdulillah, benda sakit pun dia alhamdulillah, nikmat pun alhamdulillah, balak pun alhamdulillah pada dia tuan. Subhanallah. Yang keduanya tadi apa dia? Bisnes yang paling untung ialah sembahyang. Lagi lama sembahyang, lagi untung bisnes kita. Lagi khusyuk kita sembahyang, lagi untung bisnes kita. Sebab hari ni ada pula satu fahaman, jangan sembahyang kalau tak khusyuk. Fawailul lil musallin. Celakalah, binasalah bagi orang yang sembahyang. Siapa dia? Sahun kata dia. Yang cuai. Saya tanya, awak tak sembahyang? Dia kata nak sembahyang apa? Allah kata celaka. Pasal apa celaka? Pasal tak khusyuk. Satgi aku sebut celaka hang marah. Ustaz kan dia sebut celaka. Kalau saya tak ustaz aku sebut celaka kan. Pasal saya bukan, pasal saya ustaz saya tak sebut celaka. Padahal saya sebut dah celaka ni. Tuan-tuan, ni nama dia ayak. Tahu ayak? Ayak ni untuk apa? Menghilangkan dahaga. Ustaz, saya dahaga. Minum. Tak mau. Tak mau. Pasal apa tak mau? Tak mau. Betul bila dahaga hang nak hilang? Hang minum ni insya-Allah dengan izin Allah hilanglah dahaganya. Nak hilang dahaga kena minum, nak hilang lapar kena makan. Di dalam sembahyang ada satu perkataan nama dia khusyuk. Dalam sembahyang ada satu perkara nama dia khusyuk. Di mana nak dapat khusyuk? Nak dapat khusyuk di dalam sembahyang. Maknanya kalau kau tak sembahyang, kau tak akan jumpa khusyuk. Kenapa tak sembahyang? Saya tak khusyuk. Memang hang tak boleh sembahyang sampai bila-bila. Nak dapat khusyuk, benda tu hanya ada dalam solat. Kamu solatlah dan belajarlah untuk jadi khusyuk. Ni dah bawa ajaran pula tuan-tuan. Saya buat apa kita sembahyang kalau kita dilaknat? Saya cuba nak jadi khusyuk dulu. Tak, sembahyang dulu baru khusyuk. Bukan khusyuk dulu baru sembahyang. Oh tuan-tuan, ajaran macam ni banyak. Bila kita tanya awak tak sembahyang sebab tak khusyuk. Tapi bila bab makan, laju dia makan. Hang pasal apa? Hang makan pasal lapar. Dia tu sama makan lapar. Lapar kena makan baru hilang lapar. Oh, nampak tak tuan-tuan? Ni penyakit kita. Penyakit orang yang tak nak jadi businessman. Banyakkan solat. Pentingkan solat. Ni tidak tuan-tuan. Kita ada handphone 2. Suami ada handphone 2. Isteri ada handphone 1, anak seorang 1. Kenapa subuh tak boleh bangun? Jawapan dia senang. Sebab mereka tak kunci jam. Pak siapa tak kunci jam untuk sembahyang subuh? Pak saya subuh tak berat pada mereka. Cubalah pagi besok nak pergi rombongan. Berkumpul dekat padang, berkumpul dekat Dewan Orang Ramai pukul 4 pagi. Semua pakai kunci jam. Pak siapa? Takut terlepas bas rombongan. Tuan-tuan, orang daripada seberang tu nak main Langkawi ni naik rombongan tu. Naik rombongan, tuan-tuan nak buat naik bas. Kita nak pergi Kuala Perlis, nak kena sampai sana pukul 8 pagi. Tu, Cik Kia. Jadi nak ambil pukul apa Cik Kia? Kita berkumpul pukul 3 pagi di Dewan Orang Ramai. Agak-agak mereka tidur dah 40 orang tuan-tuan. Tobat lahum tak tidur. Hak buat karipap, buat berong goreng. Yang duk tengok ubat kencing manis, semuanya ada. Yang tidur pun sat-sat jaga, kok terlepas. Pak saya apa? Pak saya nak pergi rombongan Langkawi. Nak cari minyak gamat. Lah. Tapi hak sembahyang, pak saya apa? Subuh boleh terlepas. Sebab depa tak nampak berat sembahyang subuh. Kalaulah dia nampak berat sembahyang subuh, 6 handphone dia bunyi, semua bunyi azan subuh. Semua bunyi tet, semua pakai sembahyang. Banyak tuan-tuan rumah yang masih gelap waktu subuh. Yang nu gelap, masjid je cerah. Sedangkan Nabi kata man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh, Allah Taala jaga dia. Siapa yang sembahyang subuh, orang itu berada di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tak susah hati tuan-tuan dengan orang main masjid.
Tambah dia mai sembahyang subuh berjemaah pula. Allah jaga dia. Tuan-tuan takut apa? Kalau Nabi kata Allah jaga orang hak mai sembahyang subuh, tuan-tuan nak percaya kata siapa? Nak percaya cakap siapa lagi tuan-tuan? Kalau Nabi kita tak percaya. Allah jaga orang yang sembahyang subuh berjemaah. Itu adalah bisnes. Pukul 5.30 keluar pada rumah. Awal bang, pergi mana bang? Nega. Teriak isteri dia. Pukul 6 teriak. Anak tanya mak, lu teriak siapa? Pak hang pun ambil ak. Nega apa? Dia tak pernah nega apa. Teriak tuan. Pak hang tu buang tu biak dah tu. Tak pernah lagu ni. Pukul 7 baru balik suami dia. Nak teriak siapa? Abang nak mati ke? Mati siapa? Semua orang nak mati. Dah abang tak pernah menega pukul 5.30 pagi abang oi. Pasal apa abang kata bagi tadi abang menega? Sebab Allah kata dalam Quran, orang yang banyak sembahyang itu adalah orang yang sedang terlibat dengan bisnes. Orang yang sembahyang banyak tu orang yang sedang berniaga yang takkan rugi. Jom tuan-tuan jadi usahawan. Apa dia? Pembaca Al-Quran, orang yang mendirikan solat, wa mimma razaqnahum yunfiqun wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, kata Allah. Yang ketiganya, businessman yang paling beruntung siapa dia? Orang yang membelanjakan hartanya, sama ada secara sembunyi atau secara terang-terangan. 3. Ni tuan-tuan, masjid kita ni, masjid yang dibina oleh usahawan, masjid yang dibina oleh businessman. Ada yang bagi 100, ada yang bagi 1000, ada yang bagi 1 juta, ada yang bagi simen, ada yang bagi pasir, ada yang bagi bata, ada yang bagi tiles, ada yang sponsor kipas, ada yang sponsor aircon, ada yang bayar bil. Ini usahawan ni tuan-tuan ni. Mereka adalah businessman yang berjaya. Dah meninggal dah Ustaz? Meninggal dah. Haji Dolah meninggal dah. Haji Mat meninggal dah. Mak Tampiah meninggal dah. Pak Ngah Kadiak meninggal dah. Mak Ngah Melah pun tak ada dah. Mak Long Juriah pun tak ada dah. Mereka cuma tak ada dalam dunia, tapi pahala mereka duk mengalir deras. Untung duk masuk. Mai semayang kita dapat pahala kat mereka. Mai bang tuk lebay dapat pahala kat mereka. Kita duduk dalam majlis ilmu, pahala mencurah-curah. Tuan-tuan tengok FB. Tuan-tuan tengok FB live. Saya tiap-tiap malam saya buat FB live. Saya tak terima ceramah tuan-tuan. Orang tu minta ceramah, saya kata tak payah. Ceramah ni banyak tekangan COVID lah apalah, tak payah. Mai Langkawi minta ni tuan-tuan, kena terima agak. Mencari cekelah. Tempat lain saya tolak. Mai Langkawi FM kata kami nak jemput ustaz. Tak daya. Duk kena cekelah tuan-tuan. Macam mana cekelah tak apa, ubat tuan-tuan. Saya terima. Langkawi saya pesan kat PA saya, hang terima. Hak lain-lain kita buat FB live. Orang Johor ke, orang Singapura ke, orang Brunei ke, panggil tuan-tuan buat siaran langsung dalam FB. Tiap-tiap malam saya buat FB live, pagi-pagi saya buat FB live. Saya nak cerita apa waktu FB live jalan tu? Waktu FB live jalan tu apa? 1 atas gambar saya. Nombor 2 komen duk masuk. Hak tu saya tak nak cerita. Yang saya nak cerita, yang love duk naik tu. Yang biru duk love nak lo punya banyak tuan-tuan. Dia mana tak tahu hak love, hak marah, hak love punya, hak marah marah. Naik. Dalam hati saya kata, kalaulah aku mati besok, pahala mai dekat aku macam love duk keluar dalam FB live tu. Ya Allah, seronoknya. Orang lain pahala berhenti selepas dia mati. Kalau boleh tuan-tuan, kita nanti kalau hijrah ke alam barzakh, tak naklah pahala stop. Naklah pahala banyak berjalan. Macam FB live duk masuk. FB live masuk apa dapat? Orang like pada kita, orang love pada kita, apa kita dapat?
Tapi kalau Allah yang like kita, kalau Allah love pada kita, apa yang kita dapat di alam yang wajib kita hijrah selepas ini? Ini 3 benda. Saya bacakan pada tuan-tuan tentang satu hadis Nabi SAW tentang orang-orang yang terlibat dengan puasa. Hari ni kita dah mula start puasa sunat. Ada orang yang dah nak cari 10 Muharram dah terlibat tentang puasa sunat, sampailah nanti 9, 10 dia nak puasa, tuan-tuan. Saya bacakan satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Rubba qa'imun hazzuhu min qiyamihi sahr wa rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Banyaklah orang yang mendirikan ibadah tetapi habuannya cuma berjaga malam, tak dapat pahala sebab tiada ikhlas. Dan berapa banyak orang yang berpuasa maka habuannya hanyalah lapar dan dahaga saja. Baik, kita tengok satu. 2 benda yang Nabi sebut. Kata Nabi SAW, rubba qa'imun, berapa banyak orang yang sembahyang malam. Qa'im, orang yang berdiri waktu sembahyang malam tapi tak ada pahala. Pak siapa tak ada pahala? Pak saya tak ikhlas. Tak ikhlas. Dia main pejabat pukul 8 tu. Ngantuk. Pukul 9. 9 dah syaitan. Hai mat, pagi-pagi ngantuk dah. Semalam qiyam mulai. Nampak dah tu tak? Nampak tak? Semalam qiyam mulai. Tak tanya apa? Tak saja nak abang. Saja nak abang. Dapat apa pahala tu? Tu yang saya takut tadi. Saya kata saya kena penyakit tak boleh tidur malam. Saya takut. Jadi tuan-tuan bila tak boleh tidur malam, buat apa lagi? Sembahyang malam. Nampak? Nampak tak tuan-tuan? Itu penyakit. Sebab tu saya kata tadi, bila tak boleh tidur malam, buat apa ustaz? Duduk melilau dalam rumah. Ada orang kata, ustaz sembahyang malam lah. Takkan aku nak habaqkan? Inilah dia tuan-tuan, kesan daripada tak ikhlas. Kamu hanya dapat berjaga saja, tak dapat apa. Dan berapa banyak orang yang puasa tak dapat apa melainkan dia dapat al-ju' wal 'atash. Dia cuma dapat lapar, dia cuma dapat rasa dahaga saja. Okey, ustaz, ada orang ustaz dia puasa 30 tahun. Masya-Allah. Tuan-tuan kalau main melawat di pondok saya tu, saya tak ada lawan makcik-makcik. Pakcik-pakcik tu saya tak ada lawan tuan. Isnin, Khamis puasa. Tentu dah puasa. Ada seorang pelajar saya lah ni duduk di satu hospital di Kuala Lumpur, Jalan Pahang. Dia duduk di hospital dah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah duduk di hospital, tak balik rumah lah. Anak tak di hospital, nurse jaga. Tu dia tuan-tuan. Saya kata makcik tak jemu ke? Dia mana? Lihat ni. Dua ni. Dua sekali kan? Angkat soroti. Tuan-tuan, dia duduk dah 2 tahun setengah. Duduk di hospital. Anak-anak hantar dia. Tak apalah, tu masalah dia dengan anak dia. Masalah dia call saya baru ni. Dia kata, ustaz, ni makcik nak tanya ni, nak puasa 10 Muharram 1 sampai 10 boleh ke? Saya kata, kalau makcik larat puasa, umur 80 lebih. Kalau makcik larat puasa, ambil lah kebaikan. Dah mereka ada baru ni telefon makcik, dia kata tua-tua dia tak payah puasa lah. Saya tanya makcik larat dah puasa? Larat. Berapa tahun dah puasa? Makcik selang sehari juga. Dia buat apa lagi di hospital? Nak tengok TV ke nak apa lagi? Puasa ustaz. Selang sehari buka, selang sehari puasa. Bayangkan tuan-tuan. Allah bagi dia sakit, dia puasa sunat. Subhanallah. Ada pelajar saya ni tuan-tuan, puasa ni kita sampai naik Allah, hebatnya dia ni puasa.
Puasa Ramadan tu dah tentu dah. Sat lagi dia main tadarus pula. Sat lagi dia main sembahyang tarawih pula. Subhanallah. Main puasa sunat ni tu sahabat lah. Ustaz, saya ada penyakit kencing manis. Saya tak boleh puasa lah. Kalau saya puasa saya menggigil. Ustaz, saya ni ada penyakit. Saya ni ramai anak Ustaz. Saya ni pula rajin beranak. Macam mana nak puasa Ustaz? Kita dengar hadis Nabi ni. Nabi kata apa? Nabi sebut, rubba ta'imin syakirin a'zamu ajran min sa'imin sabirin. Nabi berkata, banyaklah pahala kepada orang yang menjamu, orang yang berbuka puasa, yang bersyukur kepada Allah, lebih besar pahalanya daripada orang yang berpuasa yang sabar. Tuan-tuan nak tak pahala yang lebih besar daripada makcik yang puasa tadi? Tuan-tuan nak dapat tak pahala yang lebih besar daripada orang yang puasa selang sehari tadi? Tuan-tuan nak tak besarnya pahala lebih daripada orang yang sabar bila berpuasa tadi? Nabi sebut ada satu jalan yang kita boleh dapat besar lagi pada mereka. Siapa dia Ustaz? Kita jamu mereka, kita buat kenduri, kita jamu ni, pahala dia lagi besar daripada mereka yang berpuasa tadi. Subhanallah. Saya mengaku saya tak boleh puasa macam mereka. Duk cakap tiap-tiap hari tuan. Tapi kita boleh dapat pahala lagi besar daripada mereka. Macam mana cara dia? Tuan-tuan ada wang, tuan-tuan ada harta, tuan-tuan jamu orang makan, tuan-tuan bagi orang makan. Tambah-tambah pula tuan-tuan, yang makan tu orang yang baik-baik. Yang makan tu pula orang yang puasa. Yang makan tu pula orang yang main masjid. Yang makan tu pula orang yang kuat ibadat kepada Allah. Pahala tuan-tuan bagi sedekah tadi lebih besar daripada pahala orang yang puasa sunat. Subhanallah. Sebab tu Nabi sebut, businessman yang berjaya, yang takkan rugi, pertama pembaca Quran, kedua orang yang sembahyang, ketiga orang yang sedekah. Kalau kita nak jadi businessman yang berjaya. Sebab tu azam kita tahun ini, aku nak jadi businessman yang berjaya. Businessman apa hang tak ada ilmu perniagaan, businessman apa hang dah tua-tua, oh berniaga apa lagi? Aku tak mau berniaga hak depa berniaga tu. Aku nak berniaga untuk diri aku sendiri. Apa dia? Aku nak jadi pembaca Quran, aku nak jadi orang yang sembahyang, aku nak jadi orang yang rajin bagi orang makan, aku nak jadi orang yang rajin bersedekah, aku nak infak pada jalan Allah. Aku akan jadi yang terbaik di sisi Allah. Orang ini mengharapkan kerahmatan, keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati, Ustaz, memang saya nak baca Quran, tapi saya tak pandai. Tu awak tak mengaji? Tua lah. Berapa? 68. Yang 86 pun pergi mengaji. Ada tuan-tuan, saya habis tahfiz. Saya habis tahfiz tahun 1992. Tahun 1992 saya habis tahfiz. Tamatlah masa itu. Tahun 93 saya mengajar mahad tahfiz. Tahun 94 saya berhenti. Saya mengajar di satu tempat untuk mengajar orang-orang yang tak boleh baca Quran. Pelajar saya pada masa itu tuan-tuan di Ipoh ada 1000. Semua tempat saya mengajar, jabatan ke, dewan ke, surau ke. Tahun 94, 95, 96 kerja saya ialah mengajar Al-Quran. Dan pada masa itu Iqra baru masuk dalam Malaysia. Tuan-tuan ingat kan belajar Al-Quran kaedah Iqra tahun 93, 94 tu mula-mula masuk di Malaysia. Orang masa itu tak mengaji, tak belajar lagi. Saya ambil kaedah macam mana nak mengajar, macam mana nak mengajar Iqra. Ambil daripada pengasas dia, daripada Indonesia tu tuan-tuan. Sebab tu bagi tuan-tuan yang nak mengajar orang Iqra, tolong ajar betul-betul. Kalau tuan-tuan ajar betul-betul orang yang tak boleh baca Quran, guna kaedah Iqra, dalam tempoh 3 sampai 6 bulan dia boleh baca Quran. Daripada zero
kalau ajar dengan tepat 3 bulan dah boleh baca Quran. Tapi ada orang yang buka kelas Iqra, dia tak ambil kursus. Dia main belasak je tuan. Kami ambil kursus daripada mulut ke mulut talaqi tuan. Nak ajar tu, dia bukan boleh ajar laju. Ba ta. Ini senang. Sa lingkup. Dia kena baca putus-putus. Ba ta fa la ka ta ba fa la ka ta ba ma la. Macam tu. Setengah orang dia baca kataba fa'ala kataba qa'ama, masuk buku 4 alif latih alif pada alif awal balik. Dia asal balik, dia pening dia tak. Saya belajar tuan-tuan ambil daripada hak usul dia. Sampai kami belajar cara menyanyi dalam tu. Bukan saja-saja tu tuan-tuan tu. Kita belajar membaca Al-Quran, tak perlu dieja, langsung dibaca. Cubalah bezakan, mesti jelas beza di antara bunyi a dan a, qa dan ka. Belajar. Apa dia? Kenapa yang ni warna biru? Kenapa yang ni utampai warna hitam? Yang ni kena baca berlagu. La. Oh, rupa-rupanya ambil satu lagu. La. Oh, tu dia lagu dia. Kalau dah faham. Tak faham sudah. Nak kaki ustaz, tobatlah dia faham. Belajar. Masa itu baru saya tahu tuan-tuan, ramai orang tak boleh baca Quran. Ramai. Kepiah putih atas kepala, Quran tak boleh baca. Serban ni ekor sampai ke punggung, Quran tak boleh baca. Lain kita buka, lain dia tunjuk tuan. Dia ingat di mulut kan. Dia ingat di mulut, dia tak tahu hak dia baca tu apa, dia cuma ingat di mulut. Saya kata Abang Haji, malam-malam mai pukul 9, pukul 10 lepas isyak, dua baca seorang-seorang. Saya malu Ustaz. Malu apa? Abang nak malu atas dunia ke abang nak malu di akhirat? Kita sini ada Tok Imam, kita sini ada Ustaz. Pergi jumpa pelan-pelan. Ustaz, saya nak baca Quran. Ustazah, saya nak baca Quran, tolong ajar saya. Tidak ada istilah malu. Begitu juga dengan sembahyang. Takut tuan-tuan kita tengok orang sembahyang ni macam-macam. Ada hak sembahyang badan tak tegak, tak tetap. Allahu Akbar. Pasal apa ya badan? Pasal apa? Yang bergerak lidah, kepala tak payah. Pasal dia mengaji tajwid, bila sebut dad, lidah dia kena sapu ke tepi, naik bawah depan. Walau lidah je. Dia pula bahas kepala sekali. Ghairil maghdubi alaihim walau. Oi, sudah kepala. Orang suruh bergerak lidah, yang kepala hang gerak siapa? Maknanya ada tak kena lagi sembahyang. Belum masuk lagi tuan-tuan hak tak yang apa nama badan tak khusyuk. Pemikiran tak khusyuk tu nak buat macam mana tuan-tuan? Ingatan tak khusyuk, kita tak daya kita lah. Sebab tu dia bukan rukun. Khusyuk bukan rukun, bukan syarat wajib, bukan syarat sah pun. Pemikiran kita tengah duduk sembahyang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Khusyuk yang malam ni Ar-Rahman. Selalu tak khusyuk. Hang tak khusyuk lah tu. Dia perasan dia khusyuk, maknanya dia tak khusyuk. Sebab tu kita tak tahu istilah khusyuk tu apa. Dia main. Tengah-tengah duduk sembahyang, aircon stop. Siapa yang khusyuk? Abang saya. Siapa ni? Panas ni. Tu imam tak khusyuk. Aku
kata dah dayak bil apa dia. Ikut pesan dah, kena potong pula. Nak khusyuk tu taman, tambah menatang ni bunyi pula. Dia pun silap timing, silap set tak betul. Tak boleh. Ambulans lalu tuan-tuan akan tegur. Orang beranak lah. Dah. Yang tu nak buat macam mana? Sebab tu kadang-kadang kita sembahyang ni tuan-tuan, kita ada sifat tegur orang. Kita sifat tegur Tok Imam. Tok Imam terlupa kita tegur. Allahu Akbar. Terlupa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah tak baca. Akan ada orang ingat. Subhanallah. Nampak? Sampai habis sembahyang 3 rakaat maghrib. Orang baru tanya, Tok Imam, awak tak baca bismillah ni? Aku tak baca lah. Oh, Tok Imam tak baca. Terus habis lah. Tok Imam masa apa ni? Dia aku sepi awak tak baca. Dah hampa pasal apa tak tegur? Kami khusyuk. Oh, nampak betul. Ya kan? Mesti kita tegurnya Tok Imam. Mesti tegur. Bila tegur tu tuan-tuan, khusyuk lah. Itulah khusyuk juga. Tapi nak buat macam mana? Macam Tok Imam batai semayang. Tengah semayang batai. Ni. Mikrofon ada kat dia. Dia nak buat lagu mana? Ni buat macam mana? Dia batai. Terkentut ke apa kita tak tahu. Tak pun tak cicak kat belakang dia. Bila duduk tahiyat, hak belakang nampak tak cicak kat tapak kaki. Subhanallah. Tak khusyuk lah tu bila. Tak cicak. Ya. Yang batai pi pakat dengan orang sebelah. Tak cicak man. Yang tu baru batai. Kalau setakat duk confirm tak cicak ni aku kena tegur ni. Tak apa, tak batal. Sah semayang. Apa salah? Subhanallah. Bila kena tegur 3 kali tu imam ni, apa lagi betul kat kedua. Subhanallah apa lagi? Berhenti je lah. Jangan kali belakang. Apa? Oh, enggak. Tepuknya tu imam pecah kan. Jadi bila tu imam tu batai, dia nak buat apa? Dekat orang hak belakang. Nak ganti dia tu, khalifah tu nak ganti. Takkan nak tinggal lalu itu. Buang-buang mikrofon lah dia. Terus gambar. Pandai-pandai nampak. Dah. Dia kena ambil pilih orang. Kadang tak ada mic dia sebut nama. Haji Mat ganti. Dan boleh lah sebut. Haji Mat ganti khalifah batal. Jangan Haji Mat tanya pula. Siapa aku pula? Dia boleh tak mikrofon? Boleh tak? Dan dia main depan sikit, tak apa. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita tak mengaji bab sembahyang. Macam mana kita nak jadi usahawan yang berjaya? Orang meniaga pisang, kita meniaga goreng pisang. Orang buka bisnes, kita buka bisnes. Tapi kalau kita tak ada kursus, kita tak pandai buat akaun, kita tak pandai meniaga betul-betul, bankrupt meniaga kita. Begitulah dengan sembahyang. Sembahyang itu adalah bisnes. Kalaulah sembahyang tak ada modal, kalaulah sembahyang tak ada ilmu, kalaulah sembahyang tak ada apa, hang main sembahyang saja, tu bukan bisnes yang berjaya tuan-tuan. Rugi. Itulah nama dia sahun. Apa dia? Sembahyang lambat. Maghrib ni sembahyang pukul 8.25. Masuk 7.34. Awak lambat mayang, tengok seminggu mencinta ilmu. Tu yang lambat kamu lambat. Makcik dah saya, makcik tengok juga. Tapi kan, masuk waktu ya makcik pakai telekong siap-siap dah. Masuk waktu makcik bang cepat-cepat saya takut terlepas. Rupa tu. Rupa tu makcik. Makcik sembahyang sebab dekat kerana Allah. Sebab nak tengok drama tu habis-habis. Boleh tak makcik tutup televisyen? Boleh tak? Jangan ada benda yang sahun pada kita, yang melalaikan kita. Apa dia yang sahun? Tadi saya sebut sembahyang di akhir waktu. Apa lagi sahun? Sat sembahyang, sat tak sembahyang. Main dia rajin, dia sembahyang. Main dia malas. Macam tu. Jenuh suruh. Tu yang mak kan apa dia. Mak suka main rumah.
Bila mak main rumah di Langkawi ni, pok hang semayang. Awak duduk sana kan semayang. Main rumah hang elok. Api dengan lelaki yang masjid duduk semayang. Bagus lah. Kata tu yang mak suka main sini, pok hang semayang. Duduk di rumah tak semayang. Anak dia jawab serupa menantu mak. Bila mak main, dia semayang. Mak tak main, tak semayang tu. Dua-dua tak semayang tu. Pak betul tak semayang, menantu tak semayang kan. Orang Perak kata nampak benar, nipu dia. Ini nama dia sahun. Inilah yang celaka. Orang suruh semayang 5, hang pilih 1. Orang boleh semayang ni 5, hang pilih 2 maghrib isyak. 3 hang tak buat, sahun. Cuai. Orang macam ni bisnes tak ada. Tak ada tuan-tuan, bisnes tak ada. Tak ada untung apa, bisnes dia takkan dikira di hari kiamat. Yang ketiga tadi saya sebut, siapa dia? Usahawan yang berjaya. Orang yang menafkahkan hartanya sama ada secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Tentang sembunyi dan terang-terang ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut 4 cara sedekah dalam Quran. Sirra wa alaniyah. Nombor 1. Yang pertama, boleh sedekah secara sir. Sorok-sorok boleh. Boleh. Tapi pelan-pelan buah lantung. Seorang pun tak tahu. Boleh. Itu nama dia sir. Pergi rumah satu janda tu miskin tu, tuan-tuan pergi letak sekapih beras. Pukul 2 pagi. Tak depan pintu. Tu balik. Sampai tengah jalan kena tangkap. Dia pun tuduh mendak. Dah aku hantar beras. Sembunyi-sembunyi tuan. Orang hanya tahu dia kaki sedekah selepas dia mati. Orang tak tahu. Tiap-tiap bulan makcik ni dapat beras, dapat gula, tok depan pintu berkotak. Duk ngitai duk siapa dia sedekah. Tak nampak. Tiap-tiap hari datang, tiap-tiap minggu dapat. Lepas-lepas dia mati, makcik ni tak dapat. Orang tua ni tak dapat dah sumbangan. Baru orang kampung tahu yang bagi sumbangan tu ialah dia. Maknanya masa hidup orang tak tahu. Ni nama dia sir. Dia letak duit dalam tabung Jumaat ni tuan-tuan, orang tak tahu. Tu nama dia sir. Sedekahlah dengan secara sir. Yang kedua, cara bersedekah tu apa? Dengan secara i'lan, bagi tahu pada orang. Tak apa bagi tahu. Tuan-tuan, malam ni ada penyerahan sumbangan daripada wakil pada syarikat ni untuk masjid kita. Diminta kepada wakil daripada ni untuk menyerahkan kepada tuan imam. Kita pun tengok dia cek so pelewut tak. Riak ke? Tak. Allah kata boleh bagi terang-terang. Boleh buat iklan dalam Facebook, hari ni saya nak bagi sumbangan kepada warga mas, warga miskin. Boleh. Bukan dilarang tu tak. Cuma antara bagi secara sembunyi dengan bagi secara terang-terang, mana yang lebih baik? Yang sembunyi itu lagi baik. Yang terang-terang tadi kata Allah untuk apa? Untuk bagi galakan. Bagi galakan kepada orang untuk turut bersedekah. Kadang-kadang kita tak bagi tunjuk galakan. Contoh, bila tak ada galakan contoh, orang takkan tiru pada kita. Dan tuan-tuan kena ingat, orang tanya, Ustaz, apa petua nak jadi kaya? Apa petua nak jadi kaya? Hidup sebagai penceramah. Tadi saya duduk di konti Langkawi FM. Sahabat-sahabat di konti kata, pertama kali tengok Ustaz Kazim dekat-dekat. Ada yang kata lah ni kali kedua Ustaz Kazim lah. Ada yang kata lah muda lagi Ustaz. Saya kata muda apa 60 dah. Kan? 60 lah saya ni. Dia Ustaz. Umur saya dah ceramah 30 tahun tua. Zaman saya ceramah tahun 90-an tu sampai sekarang 2020. Ustaz-ustaz hak ceramah dengan saya tahun 90-an tu mati habis, tinggal saya seorang. Tinggal otak saya. Saya perasan tuan-tuan hak ada masuk TV duk ceramah ni hak paling tua saya. Hak lain semua lebih muda.
Saya tengok ahli panel forum perdana, semua muda-muda. Cuma baru ni mereka panggil balik. Malam ni lah, hari Khamis ni, hari Khamis kan. Malam ni lah mereka panggil balik hotel ni tuan-tuan, Dr. Hassan Ali. Datuk Dr. Hassan Ali jadi moderator. InsyaAllah akan keluar forum perdana nanti, insyaAllah Ustaz Azhar Idrus. Semalam saya bincang dengan pegawai. Ni alhamdulillah, mudah-mudahan lagi ramai orang tengok. Saya rasa saya dah lama, dah 30 tahun saya duduk ceramah ni tuan-tuan. Apa benda yang orang main jumpa? Macam-macam. Ada yang main jumpa ustaz, isteri saya duduk main dengan Filipina punya orang, bos dia orang Filipin. Masalah apa? Saya minta ustaz sihir dia bagi mampu. Astagfirullah. Jenis tu pun ada tuan-tuan. Saya kata saya tak pandai sihir-sihir ni, abang tak boleh buat lagu tu. Isteri abang buat benda tak elok, abang pergi report Jawab Agama, pergi report polis lah. Tak, saya tak mau report-report, banyak saja lah. Lagi mampu tu. Saya tak mau. Saya tak reti. Saya tahu ustaz boleh buat, saya tahu. Apa jenis tu? Jenis tu. Yang jenis ustaz, kucing saya hilang. Soalan, boleh tak buat sembahyang hajat cari kucing hilang? Saya tanya aku, abang dengar ke duduk kawasan sana kan? Tu kawasan tu kilang banyak lah, kilang-kilang dia lah, Myanmar, Vietnam semua lah. Kalau mereka duduk tempat tu kau memang tak selamat kucing kau tu. Tak ada lah kot. Selalu dia buat sate je. Buat jenis tu. Ustaz, boleh tak bagi nombor ekor? Tuan-tuan ingat jadi ustaz ni senang. Ustaz, tolong bagi nombor ekor, saya nak kaya. Baru ni tuan-tuan dia main jumpa saya, dia minta saya RM132,000. Ustaz, saya hutang ni ada, hutang kereta ada, hutang ni ada. Jadi jumlah hutang saya RM132,000. Soalan, boleh tak ustaz tolong bayar kat saya? Oh, sudah. Tu hak jenis tu. Yang jenis hak saya cerita hari tu hak main jumpa saya ni. Main rempuh nak jumpa saya ni, rempuh. Saya tanya apa siapa abang tu rempuh nak jumpa siapa? Tak susah sangat nak jumpa ustaz, mengalahkan WB. Yalah apa masalah? Tak, saya nak tanya, pak siapa orang kata saya bukan Imam Mahdi? Ada orang kata, pasal ada orang kata tu saya main jumpa ustaz tu. Tang mana yang saya ni bukan Imam Mahdi? Oh sudah tuan. Ni bab tak makan pula dah ni. Saya kata, nampak ciri-ciri tu ada. Tinggi, putih, merah, kulit tu ada. Yang ni ustaz saya cari. Oh sudah. Saya tanya abang orang mana? Orang Cemur. Oh. Abang pandai cakap Arab? Tak pandai. Yang tu silap bang. Imam Mahdi cakap Arab. Oh mana saya bukan Imam Mahdi dah. Betul ya tak? Abang saya abang bukan orang Arab tak cakap Arab. Tak apa abang boleh balik. Tak apa lah, mari saya tak. Buat hati. Saya sampai lah duduk doa tak. Ya Allah, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab tu. Tidak. Tidak, dia kata dia Imam Mahdi pula. Main nak menega ni, nak minta kaya. Saya menega ustaz 4 pelah nasi lemak. Lah tinggal 2 pelah orang tak nampak. Ustaz bagi petua. Saya bagi dia petua surah Ar-Ra'd 2 ayat 1 sampai 3. Mai pula 2 bulan lagi dia kata ustaz. Mai 3 orang pula menega ustaz. Oh macam mana nak laku kedai makcik ni? Saya kata ambil pergi atas, saya tulis petua. Dia ambil. Apa dia ustaz? Surah apa pula ustaz? Masak lauk sedap-sedap, nasi sedap-sedap, insya-Allah laku. Saya cuma ajak satu lah. Kalau nak jadi orang kaya, kalau nak jadi orang kaya, nama dia sedekah. Itulah betul nak jadi kaya. Nabi sebut takkan miskin orang yang bersedekah. Di dunia dia takkan miskin, dalam kubur lagi dia tak miskin, di hari kiamat dia paling kaya. Businessman yang paling kaya. Sidang pendengar yang saya hormati, tuan-tuan yang saya hormati, kita akan berhijrah. Kita akan hijrah. Semua kita akan berhijrah ke alam kubur. Okey.
Saya 2-3 kali tuan-tuan kena serangan jantung. Saya rasa tuan-tuan nyawa di hujung tanduk. Saya rasa duduk dalam ambulans. Saya rasa duduk dalam bilik kecemasan. Saya rasa duduk dalam bilik ICU, bilik CCU. Dan saya rasa tuan-tuan, mula-mula saya buat NGO ni tuan-tuan, mula-mula saya buat, mereka buat statik di sini ya. Apa nama sedation dia, di sini saja bius dia. Waktu dia tu tak sakit, tapi bila dia jalan tu kita terasa, kita boleh tengok skrin. Masa tu saya tak ada pengalaman. Doktor yang buat tu cakap, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim, Datuk 99% tersumbat Datuk, 3 saluran tersumbat Datuk. Ya Allah, macam mana ni Datuk? Astaghfirullah. Tuan-tuan bayangkan, kalau dia astagfirullah, kalau dia la ilaha illallah, Masya Allah, macam mana ni? Bayangkan hak saya dia lagu mana? Lagi kelang kabut tuan-tuan. Kalau dia kelang kabut, saya lagi kelang kabut. Masa itulah doktor daripada luar masuk, dia bagi tahu kat saya ada orang nak sedekah stand untuk saya. Waktu tak dijangka itulah tuan-tuan. Kalau lambat 4 minit lagi saya tak ada. Sebab itu tuan-tuan, pengalaman sakit, pengalaman ini menjadikan kita ni ingat Allah bagi peluang kali kedua, Allah bagi peluang kali ketiga. Jom kita jadi Ra'sul Hikmah Makhafatullah. Orang yang paling bijak ialah orang yang takut kepada Allah. Jom sebelum kita berhijrah ke alam yang kekal abadi, kita azam kuat-kuat, aku nak jadi orang baik, aku tak nak buat maksiat, aku tak nak gaduh dengan orang, aku tak nak gumpat dengan orang, aku tak nak kekalkan dosa. Aku nak jadi baik dengan Allah, aku nak jadi baik dengan semua manusia. Supaya aku dihijrahkan nanti ke alam barzakh, ke alam akhirat dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau boleh tuan-tuan, kita hijrah ke syurga. Saya pergi ceramah di Sarawak. Saya duduk tepi sungai Sarawak. Ada satu anak muda, 3 orang datang. Ustaz Kazim, dia selalu tengok dalam TV. Hari ni tengok betul. Alhamdulillah. Ustaz Kazim asal orang mana? Saya asal orang Batu Purau, Taiping. Oh, orang Batu Purau, Taiping. Saya asal syurga Ustaz. Tak sangka Ustaz orang Batu Purau asal. Saya asal syurga. Saya kata, asal syurga? Ya. Ya Ustaz, asal syurga. Adam ke Iblis? Iblis pun syurga lah. Menang budak tu tuan. Dia nak belajar saya belajar dia. Dia kata dia keturunan daripada syurga Nabi Adam. Betul tu tuan-tuan. Asal kita mana? Asal kita ialah syurga. Kampung kita adalah syurga. Jom kita balik ke syurga. Kerana itulah kampung asal kita. Pegang itulah sebenar dengan hijrah 1442. Aku berasal daripada syurga dan aku nak balik ke kampung aku, syurga juga. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mudah-mudahan Allah angkat COVID daripada negara kita, daripada negeri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah pada malam yang mulia ini ya Allah. Pada hari yang barakah ini ya Rahman, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Rahman. Berikanlah kebaikan kepada mereka. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil ya Allah. Ya Allah ya Rahman, andainya ada pahala atas kehadiran kami pada malam ini, apalah kiranya ya Allah, sedekahkanlah pahala itu kepada ayah dan ibu kami, sama ada mereka masih hidup atau telah kembali ke rahmatullah.
Ya Allah ya Rahman, kami mendadah tangan bermohon padamu ya Allah. Sesungguhnya kami adalah insan-insan yang berdosa, insan-insan yang lemah ya Allah. Kami bermohon padamu ya Allah, kau angkatkanlah wabak Covid daripada negara kami ya Allah, daripada negeri kami ya Allah, daripada kampung kami ya Allah. Berikanlah kami keamanan ya Allah, berikan kami ketenangan ya Allah, berikanlah kami kesihatan yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman, lindungilah diri kami dan keluarga kami, lindungilah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikanlah kebaikan akal, kebaikan budi kepada mereka ya Allah, untuk memimpin kami pada jalan yang diridhai oleh-Mu. Ya Allah ya Rahman, berkatilah rezeki kami ya Allah, berkatilah rezeki kami untuk anak dan keluarga kami ya Allah. Janganlah terlibat dengan perkara yang syubhah dan yang haram. Ya Allah ya Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, terimalah ibadat kami ya Allah. Terimalah ibadat kami ya Allah. Mudah-mudahan menjadi benteng kepada kami daripada siksaan kubur-Mu ya Allah. Mudah-mudahan ibadat kami menjadi benteng daripada azab-Mu di hari kiamat ya Allah. Mudah-mudahan ibadat kami ini menjadi benteng kepada kami daripada azab neraka-Mu ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, ikhlaskanlah hati kami dalam menuntut ilmu ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam menuntut ilmu ya Allah. Istiqamahkan kami dengan solat berjamaah ya Allah. Istiqamahkan kami ya Allah dalam menghadiri masjid ini ya Allah. Jadikanlah masjid ini adalah rumah kami ya Allah. Mudah-mudahan kami termasuk dalam golongan yang mendapat perlindungan arasy di hari kiamat kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.